Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dengan pengumuman terkini daripada Anwar Ibrahim ini, disahkan akan menyusahkan Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional. Kalau selama ini ramai yang kata Anwar Ibrahim ini kedekutlah, Anwar Ibrahim ini tak mampu bertahanlah, pernah dituduh kononnya Anwar Ibrahim tidak akan mampu bertahan selama 3 bulan, 6 bulan, tapi rupa-rupanya semuanya itu pembohongan belaka. Perikatan Nasional pernah menjangkakan kononnya Anwar Ibrahim hanya mampu bertahan 3 hari, 3 minggu, 3 bulan. Nah, akhirnya sekarang dah mencapai hampir 3 tahun. Kehebatan Anwar Ibrahim dalam mengatur ekonomi Malaysia menyebabkan Perikatan Nasional makin takut. Selain daripada itu, kehebatan penguatkuasaan daripada SPRM, PDRM, Immigration dan macam-macam lagi di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim telah membongkar pelbagai jenayah yang lampau yang pernah berlaku di Malaysia oleh pemimpin-pemimpin jerung-jerung besar yang ada di Malaysia juga semakin menakutkan, terutamanya Perikatan Nasional. Sebelum kita teruskan ulasan ini, siapa yang ada masalah kencing manis, gout, tinggi darah, jangan lupa tekan butang produk yang ada dalam video ini. Dapatkan produk itu, saya tak jual produk itu, saya hanya kongsikan kepada anda semua, supaya anda ada persediaan untuk menjelang Syawal, hari raya ini. Jangan pula nanti raya kena gaut kan. Jadi lebih baik sediakan payung sebelum hujan, sediakan ubat atau apa-apa saja yang boleh menawarkan atau boleh membantu anda sepanjang hari raya nanti. Saudara, hari ini Anwar Ibrahim umumkan satu berita paling baik yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia yang menunjukkan bahwa negara kita sudah hampir berjaya pulih. Bayangkan, hari ini Anwar Ibrahim setuju beri duit raya RM500 kepada penjawat awam dan RM250 untuk pesara. Bukanlah sesuatu perkara yang mengejutkan apabila Anwar berikan ini, tetapi sebenarnya ini perkara luar biasa yang harus kita syukuri, walaupun di media sosial, di Facebook, TikTok dan macam-macam, walaun masih menyalak seakan-akan seperti tidak bersyukur dengan pemberian 500 dan 250 ringgit. Ini ada yang menyindir katanya mereka kata pelaburan masuk beratus-ratus bilion tapi hanya ber-500 atau 250 kata mereka. Tapi sebenarnya kita harus bersyukur. Bayangkan saja tahun ini dah berapa kali inisiatif kerajaan membantu kita. Naik gaji ada, naik pemberian bantuan awal ada, macam-macam lah. Hari ini kita dapat lagi RM500, RM250. Bukankah itu satu nikmat yang diberikan oleh Anwar Ibrahim? Ini membuktikan negara kita sedang pulih daripada ekonomi. Jangan-jangan kalau Perikatan Nasional Pembangkang yang memimpin negara ketika ini, kata netizen, khususnya penyokong Anwar Ibrahim, silap-silap hari bulan, jangankan pemberian, diminta beri adalah, kata mereka lagi. Jangan-jangan Tin Milo akan beredar, kata mereka. Ada juga yang uh, menyindir kerajaan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional, yang sehingga kini masih tidak ada yang mengumumkan apa-apa pemberian. Hanya negeri-negeri Pakatan Harapan yang sudah memberikan, seperti Selangor, Pahang, dan juga Perak. Setakat ini yang sah itu. Jadi bila lagi Perikatan Nasional, kata mereka. Penjawat awam boleh menarik nafas lega selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan pemberian bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM500 kepada penjawat awam grade 56 yang ke bawah. Perdana Menteri juga tidak melupakan para pesara kerajaan dan bersetuju memberi kebantuan sebanyak RM250 termasuk veteran berpension serta tidak berpension. Kata beliau, melihat kepada pentadbiran kini yang lebih baik dan usaha keras perkhidmatan awam, beliau bersetuju memberi bonus hari raya yang akan disalurkan bermula minggu hadapan. Kerajaan menimbang secara serius walaupun pada hemat saya isu bonus penjawat awam sudah diselesaikan pada bulan Februari, tetapi kerana mengenangkan pentadbiran itu lebih baik
hikmat mereka lebih baik dan kesungguhan yang ada, kata Anwar Ibrahim. Maka saya putuskan insya Allah dalam minggu depan kita akan salurkan grade 56 ke bawah, RM500 bagi setiap penjawat awam, dan untuk pesara RM250 termasuk veteran dan veteran tidak berpensiun, katanya. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, pendedahan kali ini pasti akan membawa pengertian yang pelbagai untuk kita semua. Hari ini kita dikejutkan sekali lagi dengan satu pendedahan dan pengakuan Mahathir yang tak pernah kita pikirkan. Hari ini Mahathir soal jawab bersilat pula tentang isu tempoh masa seorang Perdana Menteri boleh menjadi Perdana Menteri. Kata Mahathir, hadkan tempoh Perdana Menteri bukan pendekatan betul. Itu kata Mahathir. Sudah pernah menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun campur 22 bulan. Sekarang berani pula nak memberikan komen berkaitan tempoh Perdana Menteri ini. Sebelum itu, siapa yang ada masalah gout, kencing manis, tinggi darah, jangan lupa tekan butang produk yang ada dalam video ini. Karena sekarang harganya murah dan paling bagus, sudah ramai yang menggunakannya, ada testimoni yang bagus, halal dan murah. Baiklah, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menyatakan rasa tidak bersetuju terhadap cadangan untuk menghadkan tempo seseorang Perdana Menteri memegang jawatan tersebut kepada 2 penggal saja. Ramai netizen yang sebenarnya mengejek, menyindir sinis Tun Mahathir apabila beliau memberikan komen ini. Apabila dia tidak setuju, rasa tidak bersetuju dengan cadangan itu, ramai yang kata Tun Mahathir sudah cukuplah. Bukti keburukan seorang Perdana Menteri memegang jawatan selama berpuluh-puluh tahun sudah ada, kata mereka. Duluannya sudah ada, kata mereka. Saudara, berdasarkan apa yang menurut Mahathir ini, menurut Mahathir ada cara lain untuk membolehkan seseorang Perdana Menteri diketepikan daripada jawatan tersebut dan menetapkan tempo tertentu bukanlah pendekatan yang betul. Apabila Mahathir memberikan cadangan ini, netizen membalas balik. Bolehkah seorang Perdana Menteri itu ditentukan jawatan beliau, sedangkan disuruh letak jawatan pun sukar, bahkan nak mahu dia turun pangkat pun sukar. Inilah yang berlaku. Lihat saja, kata mereka, ketika Mahathir pernah berjanji menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim, apa yang berlaku? Mahukah Mahathir serahkannya? Menjadikan dirinya sebagai perbandingan, Mahathir berkata, apabila menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun sebelum ini pun, masih banyak rancangan yang ingin dilaksanakannya tidak dapat diselesaikan. Tambah ahli politik yang menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali pada era berbeza itu, yang penting bukanlah berapa lama seseorang menjadi ketua kerajaan. Karena individu terbabit boleh saja dijatuhkan apabila melakukan sesuatu yang tidak betul. Ini semua betul-betullah tidak relevan sama sekali, kata netizen. Mereka mengejek Mahathir apabila Mahathir menyatakan pendapat tersebut. Kata Mahathir lagi, tugas tersebut terletak pada tanggung jawab ahli-ahli parlimen tanpa mengira berapa lama seseorang itu menjadi Perdana Menteri. Kalau itu amalan kita, pendekkan masa kepada 10 tahun, saya yakin tak berkesan, kata Mahathir. Banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka masa yang ditetapkan, katanya kepada media di majlis berbuka puasa di Putrajaya semalam. Cadangan agar seorang Perdana Menteri ditetapkan hanya berkhidmat selama 2 penggal atau 10 tahun sudah disuarakan semasa Kongres Tahunan DAP di Shah Alam hujung minggu lalu. Perdana Menteri Anwar Ibrahim kemudian menyambutnya dan menyatakan kesediaan kerajaan bergerak ke arah itu, namun memerlukan sokongan 2/3 ahli Dewan Rakyat bagi memindah perlembagaan. Ia mendapat bantahan daripada sesetengah termasuk pembangkang. Untuk rekod, rancangan sebegitu memang dinyatakan dalam Manifesto Pakatan Harapan PH sebagai tawaran mereka semasa menyertai PRU lalu. Malah lebih lama daripada itu, saranan berkenan dibangkitkan seawal tahun 1999.
Ketika itu, ia turut disokong oleh PAS yang menjadi sebahagian daripada Pakatan Pembangkang dikenali Barisan Alternatif dan Pakatan Rakyat. Muhyiddin Yassin juga pernah menyatakan cadangan menghadkan tempoh Perdana Menteri kepada maksimum 2 penggal semasa cuba mendapatkan sokongan Pakatan Harapan yang ketika itu menjadi pembangkang. Menjelang saat-saat akhir tersingkirnya dia dari Seri Perdana pada Ogos 2021. Selain Bersatu dan BN, PAS merupakan sebahagian daripada kerajaan ketika cadangan berkenan diutarakan Muhyiddin selaku Perdana Menteri. Menurut Mahathir, menghadkan tempo tidak akan menjadi negara akan selamat daripada berdepan masalah. Kalau kurangkan penggal tetapi dia orang yang tidak baik, dia masih boleh buat pelbagai benda yang rosakkan negara. Namun kalau dia seorang Perdana Menteri yang berjaya, baik dan disukai ramai, tempoh 10 tahun itu tak mencukupi, kata Mahathir. Apa pula pendapat anda untuk isu kali ini? Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.